بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففعلناها سليما وكنا الحكم وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua pada pagi ini insya-Allah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Air apa ni? Air teh. Oh. Minum dulu sikit kau. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sedap. Teli mau. Oh, sedap. Berada suara sikit. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita teruskan kuliah duha kita seperti biasa, dan insya-Allah pada pagi ini istimewanya kita masih lagi bulan, iaitu bulan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada hari ini kita tangguh dulu tafsir. Kita bawa tajuk yang khusus sempena kita mengambil suasana barakah ini dengan kita menceritakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tajuknya pada pagi ini insya-Allah iaitu nikmat yang besar bagi orang Islam dianugerahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebut nama Nabi Muhammad, jangan lupa kita kena selalu sebut selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sahabat Nabi datang berjumpa, ya Rasulullah, kaifa shalla alaika? Macam mana aku nak selawat kepada kamu? Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doalah macam tu. Jadi setiap kali sebut nama Nabi, selawatlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam surah Al-Ahzab ayat 56 selalu Tok Iman, Tok Khatib Kutubah nak baca ayat ni setiap kali pada awal mukadimah, dan selawat ni menjadi satu rukun khutbah. Sebab tu kita kena baca selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Dan hai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya dan ucaplah salam penghormatan kepadanya. Maksudnya apabila disebut nama Nabi, bukan setakat Allah selawat, bukan malaikat selawat, kita pun disuruh selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagus ni, tambah lagi satu. Dah tinggal separuh dah. Sedap. Terima kasih. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis lain, tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga aku dicintai oleh daripada ia mencintai anaknya. Jadi sebab itulah ibu bapa dan manusia ni semuanya. Maksudnya kalau kita tanda kita cinta kepada Nabi, kita kena kasih kepada Rasulullah. Tu. Dan dalam hadis Nabi kata apa dia? Setiap doa adalah terhalang sehingga berselawat atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Nak makbul doa kena selawat pada Nabi. Dalam doa kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan tu imam baca dah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Tengok, tok imam kita pun selepas solat baca selawat. Jadi tak makbul doa kita kalau mengikut riwayat Ad-Dailami. Dan dalam hadis lain dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah kata sesungguhnya seutama-utama manusia orang yang terdekat dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang lebih banyak berselawat kepadaku. Jadi siapa yang nak dekat dengan Nabi, siapa nak bersama dengan Rasulullah akhirat esok, banyaklah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa dia? Nabi ni pemegang syafaatul kubra. Nabi pemegang lesen untuk memberi syafaat. Ada pun orang lain tak boleh beri syafaat. Syafaat ni apa dia? Syafaat ni dipanggil penolong, recommend, ataupun kita panggil macam crony lah. Crony ni nak minta kerja kena ada crony ni contohnya. Lagi-lagi kerjaan susah betul nak dapat dah. Contoh nak dapat satu benda kena ada kroni, kena ada perantaraan. Jadi Rasulullah ni antara orang yang boleh memberi syafaat. Kalau Nabi kata, ya Allah ini umatku, jadi yang menunaikan syafaat itu ialah Allah Ta'ala. Tapi Nabi ni sebagai recommend, tapi yang tunaikan hajat tersebut Allah Ta'ala lah. Jadi dan banyak lagi hadis Nabi SAW cerita tentang selawat. Antaranya seperti mana hadis riwayat Tabarani, siapa yang berselawat kepadaku pada waktu pagi 10 kali dan pada waktu petang 10 kali, ia akan memperolehi syafaatku pada hari kiamat. Subhanallah. Ringkas saja, pagi baca 10 kali, petang baca 10 kali. Nah, tapi paling kurang pun setiap waktu kalau boleh lepas solat selawat dulu kejap 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau nak panjang lagi selawat Ibrahimiyah. Nah, siapa nama Nabi Ibrahim. Tu banyak sungguh hadis-hadis. Saya nak baca satu-satu hadis ni cukup banyak tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti mana ibu-ibu nak ayah mati Allah dengar seperti kuliah-kuliah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, begitulah hadisnya bunyinya, kelebihan kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi apakah faedah kalau kita berselawat kepada Nabi? Ada faedah dia. Seperti mana disebut dalam kitab Ibnu Farhun Al-Qurtubi, yang mana faedah selawat ni dia akan mendatang kemuliaan kepada diri seseorang. Nah, tu antaranya pertama, kita akan mendapat selawat daripada penguasa alam iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan selawat. Yang kedua, kita akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni kita mahukan. Yang ketiga, kita akan mendapat pimpinan daripada malaikat yang baik-baik. Jadi Allah Ta'ala sentiasa memandu kita hidup dalam dunia kebaikan. Allah Ta'ala pimpin, malaikat mari pimpin kita tunjuk jalan kebaikan. Sebab tu kalau kita jaga agama, Allah akan jaga kita. Kalau kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Pasal apa kita ni jadi terhumbang ambing, kita jadi sesat, kita jadi salah jalan dalam hidup ni? Kerana kita tak jaga agama Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah kalau kita ni banyak berselawat, malaikat akan bimbing kita, akan pimpin kita dalam kehidupan ni untuk kita melakukan kebaikan selalu. Antara nikmat yang paling besar, Allah bantu kita nak buat baik. Berapa ramai tak boleh nak hadir pengajian, berapa ramai Allah tak bantu dia pimpin untuk jalan untuk mencari keredaan Allah. Dan banyaklah bersyukur pada Allah, Allah pilih kita pagi ni nak mengaji. Syukur pada Allah, Allah pilih kita nak jejak kaki masjid. Pasal apa dia? Kerana dipimpin oleh para malaikat untuk kita sampai benda-benda baik. Yang ketiga, bila kita selawat, dia boleh menghapuskan dosa kita. Ingat, selawat ni boleh hapus dosa kita. Tu. Jadi paling kurang pun 10 kali lagi, paling kurang lah. Tapi dulu masa kita belajar, tok guru kita ajar, amallah selalu selepas solat subuh sebanyak 100 kali paling kurang. Nah, amal selalu supaya jadi satu tabiat kita. Selepas solat subuh baca lagi saya. Kalau kita jenis orang sibuk, kok mana pun sibuk mana pun, pastikan ada juga selawat dalam satu hari tu. Ada juga. Sebenarnya dalam solat pun dah ada dah. Tapi kalau kita semayang, selawat lagi tu. Kalau tak semayang tak ada selawat. Jadi kalau kita tahu kita orang sibuk, bangun pagi kena urus itu, urus anak apa semua, gosok baju, apa salahnya? Sambil gosok baju, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil basuh berah, kita nak tanak nasi, kita nak masak nasi, sambil basuh berah tu selawat dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang inilah pernah diamalkan oleh seorang chef di tempat pengajian tahfiz. Alhamdulillah berkat budak tahfiz maka, sebab ketika dia duduk basuh berah apa semua, dia selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Budak-budak tu jadi berkat pengajian.
Lagi-lagi lah ibu yang baca selawat tu ketika mana memasak. Kalau nak hidup anak berkat, hidup anak jadi anak soleh, masa kita buat air kepada suami, kepada anak-anak, maka selawatlah kepada baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah ada mengalir keberkatan di situ. Sebab tu ulama kata kalau kita baca sesuatu ayat Quran kepada air, dia memberi berkat kepada air tersebut. Maksudnya air ni sendiri pernah dibuat kajian. Bila kita baca ayat Quran, di air tu dia akan berubah molekul-molekul, tak tahu molekul ke apa benda. Saya pun tak faham, tak pandai sangat sains ni. Dia punya apa ni, sel-sel yang duduk dalam air tu. Betul ke sel-sel? Saya pakai hantam saja. Dia punya tu dia akan berubah. Dia akan berubah sifat dia. Itu mengikut kajian dah yang telah dibuat. Maka tak salah kita baca selawat pada baginda. Sebab itulah kita pergi minta air tawar dengan Tok Guru pun baca air masak ni air tak pernah terlimau. Ni terlimau tak jadi kena air putih dan sebagainya dibaca selawat tu, bakal dia beri minum. Ada setengah tu yang kena sihir, bila minum air tu alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Jadi ketika nak memasak selawatlah kepada baginda, insyaAllah mengalir berkat di situ. Dan bila kita selawat pada Nabi, faedahnya iaitu kita dapat membeza di antara orang munafik dengan orang kafir. Orang munafik, orang kafir, dia tak akan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keseterusnya memperoleh nur lahir dan batin. Allah Taala beri cahaya nur iman pada zahir dan batin kita. Nur tu zahir, Allah Taala beri keberkatan hidup kita. Kita kerja dalam keadaan dibantu oleh Allah, hidup kita ni dicucugi rahmat, diberi keberkatan. Batin kita Allah Ta'ala campur nur, rasa tenang dalam hati kita. Sebab itulah bila kita sebut nama Nabi, kita selawat pada baginda, Allah Ta'ala campur ketenangan dalam hati kita. Kalau tuan-tuan rasa gelisah, rasa tak tenang, cuba ambil tasbih selawat. Sekarang ni tak boleh tasbih apa, tek untuk ada tu, nak picit-picit tu, nombor-nombor tu ikutlah. Ataupun tak nak guna tasbih, guna jari lah. Ni ada hikmah ni, kenapa Allah tak ada buat ruas ke apa ni? Ruas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15. Betul 15? Siapa 14? Semua 15 15 ni 30 capur 3. Sebab tu lah bila selepas solat kita guna ruas ni, tak apa dah. Lepas solat kan Nabi kata bacalah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Buat macam ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dua jari. Dua jari ni 30 dah. Lepas tu tambah lagi 3. Allahu akbar, Allahu akbar, mudah saja kira dia. Tu kalau tak nak bagi orang panggil terlepas. Terlepas kadang-kadang bila terlepas, kalau kita tak kira dengan jari, terlepas. Berapa dah tadi? Berapa dah tadi? Tu maksudnya. Ni tuan-tuan. Jadi penting selawat ni Allah Ta'ala campur kebahagiaan dalam diri kita. Betul, orang banyak selawat ni Allah beri hidup bahagia. Kalau rasa gundah gelisah, rasa tak kenal hari ni, rasa banyak je masalah, selawatlah pada baginda Rasulullah. Dan selawat ni dia akan, kata ulama, dia boleh kembalikan ingatan kita. Contoh kita terlupa tinggal kunci kat mana, lewat ni nak kelas KWE ni, lewat ni marah kat bini, marah habis orang, siapa kunci mari sepak habis. Suci mari nak minta makan habis, nak tenang habis. Jadi selawatlah pada waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka insya-Allah Allah Taala kembali ingatan kita. Antara faedah lagi iaitu kita mendapat keselamatan daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa dia? Pasal orang ni suka berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhirat esok di dalam azab kubur, contoh kita ni ahli neraka. Disebut dalam kitab Ta'limul Aulad, kisah ahli neraka. Bila ahli neraka ni malaikat Zabaniyah, apabila malaikat Zabaniyah diberitahu oleh Allah untuk bawa orang mukmin yang derhaka ni masuk neraka, pada waktu itulah orang mukmin diheret ke neraka. Bila sampai di pintu neraka, pada waktu itu orang mukmin minta kepada Malik Zabaniyah, wahai Malik Zabaniyah, izin kepada aku untuk aku menangis untuk meratakan kesalahan diri aku sendiri. Malik Zabaniyah kata, silakan, menangislah kamu. Maka menangislah orang mukmin yang derhaka ni. Menangis punya menangis, habis air mata, keluar air mata nanah, keluar air nanah, keluar pula air mata darah. Habis menangis tu, maka kemudian malaikat Zabaniyah kata, hei manusia,
Kalaulah atas dunia, kalau kamu nangis kerana takut pada hari ni, kan itu lebih baik. Hari ni kamu nangis tak ada guna dah. Nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lah royak mereka kata nasi jadi bubur. Nanti dia minta nasi pula dalam neraka. Maksudnya begitulah, mudah kita faham. Untungnya kalau kamu menangis atas dunia dulu kerana kamu takut masuk api neraka. Ni hari ni tak ada guna dah kamu nak menangis. Kalau dulu kamu ni beriman dengan Nabi Muhammad, jadi bila Malik Zabaniyah ni kata Nabi Muhammad, sebut saja Nabi Muhammad, penduduk dan neraka menepik menolong. Ya Muhammad, ya Muhammad, duk panggil Nabi Muhammad. Bila malaikat Zabaniyah duk sebut nama Muhammad ni, jadi ahli neraka ni bila dengar nama Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, minta tolong dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni lupa kami ke, tak ingatkan kami ke, dan sebagainya. Pada waktu itulah datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang ke neraka. Jadi terbakarlah malaikat Jibril datang neraka? Tidak. Malaikat bila pergi neraka tidak ada apa-apa kesan bagi malaikat. Sebab malaikat dicipta daripada nur, dan nur tak boleh mengalahkan api. Yang mana lebih kuat? Api ke nur? Nur lebih kuat daripada api. Jadi malaikat pergi dalam neraka. Bila Jibril masuk ke dalam neraka, berjumpa dengan Malik Zabaniyah. Bila berjumpa dengan Malik Zabaniyah, maka dia tengoklah umat Nabi Muhammad SAW ni memohon bantuan daripada Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itulah Jibril tak sanggup tengok umat Nabi Muhammad SAW ni untuk mendapat azab Allah Ta'ala dalam neraka. Maka malaikat Jibril pun pergilah berjumpa Rasulullah SAW di dalam syurga. Nabi itu duduk dalam syurga. Kata setengah riwayat, kalau tak silap sajalah, kalau ada kesalahan sila tegurkanlah. Tak silap saja Nabi SAW ada di atas bukit dan di bawah pokok. Pada waktu itulah malaikat Jibril tanya Muhammad, kamu tahu tak apa yang berlaku pada umat kamu ni? Kenapa umat kamu sekarang ni ramai dalam sengsara di api neraka? Maka kemudian umat kamu kiri sana dekat kamu ya Muhammad. Maka kemudian Nabi SAW pun bila dengar saja umat Nabi Muhammad begitu, Nabi pun kiri sana mendekat. Siapa dia? Umat Nabi Muhammad SAW. Maka bila malaikat Jibril pun datang kembali ke neraka, maka malaikat Jibril pun berilah ucapan salam itu kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka pada waktu itulah umat Nabi Muhammad menepik menolong, meminta bantuan. Maka pada waktu itulah Nabi SAW meminta kepada Allah Ta'ala memberi syafaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ada setengahnya Allah Ta'ala heret dia masuk ke dalam syurga Allah SWT. Pasal apa dia? Pasal ada setengah orang yang mengingati Nabi SAW, Nabi akan ingat dia. Sebab itulah kita kalau nak ingat orang, kita kena ingat satu orang tu. Pasti orang tu akan ingat kita. Sebab tu kalau kita lupa akan Nabi, kita tak hiraukan Rasulullah, akhirat esok Nabi pun tak akan hiraukan kita. Sebab itulah yang paling penting, selawat pada Nabi dapat mengelakkan daripada azab neraka. Seterusnya apa faedah selawat? Membolehkan kita memasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Yang seterusnya memperoleh ucapan salam daripada Allah. Selamat. Dan banyak lagi antara kelebihan-kelebihan kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, habis itu tentang masalah berselawat. Jadi oleh sebab itu, ambillah fadilat selawat ni, selalu baca selawat. Bukan setakat maulid saja. Lepas maulid senyap tak selawat apa. Bukan. Maksudnya selepas maulid sampailah kita mati teruskan berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menjadi seorang rasul setelah usianya 40 tahun. Jadi tuan-tuan mati Allah, ketika mana Nabi sejak daripada kecil telah dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jaga Nabi ni. Satu tubuh badan istimewa, Allah jaga Nabi. Bahkan kandungan yang dilahirkan Nabi SAW pun dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan rahim punya dipilih oleh Allah. Dan tulas sulbinya pun dipilih oleh Allah SWT. Nabi kata apa? Aku dijadikan daripada tulas sulbi yang bersih dan murni. Maksudnya Nabi ni, dia ada ibu bapa dia. Bukannya anak zina, bukannya anak itu ini, seperti mana tuduhan orang kafir. Baik tuan-tuan mata Allah SWT. Yang mana Nabi SAW ni ada keturunan dia. Yang mana nama Muhammad daripada Abdullah, Abdullah nama Abdul Muttalib, Abdul Muttalib namanya Hashim, Hashim ayahnya Abdul Manaf, Abdul Manaf ayahnya Qusay, daripada Kilab anak cucu cicit daripada Ismail, Ismail anaknya Ibrahim. Maka keturunan Nabi Muhammad ni jalurnya daripada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Baik. Ketika Nabi usia 40 tahun, ketika bertahanus, beribadat di Gua Hira, pada waktu itulah datang wahyu kerasulan. Maka Allah Ta'ala waktu ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, maka ketika mana Rasulullah ketika kecil, sebelum Nabi lahir, yang mana ayahnya Abdullah ini telah meninggal dunia. Nah, yang mana selepas Nabi lahir, maka rindu kasih sayang seorang ayah, maka ibunya Aminah bawalah Nabi SAW pergi ziarah kubur arwah bapaknya Abdullah. Pergi 2 orang, pulang Nabi ke seorangan. Pasal apa dia? Kerana ibunya Aminah meninggal di tengah perjalanan. Allah Rabbi, sedih kisah Nabi sejak daripada kecil lagi. Maka dipindahlah asuhan Nabi itu kepada datuk dia yang bernama Abdul Muttalib. Nah, yang mana Abdul Muttalib ni dijaga Nabi, kemudian selepas itu berpindah jagaan itu kepada Abu Talib, itu bapa saudara Nabi SAW. Jadi Abu Talib ni adik-beradik kepada bapa Nabi yang bernama Abdullah. Jadi sebenarnya adik-beradik bapa Nabi ni, ayah kepada Rasulullah ni, dia ada banyak. Antaranya yang kaya raya seperti Abu Lahab, adanya lagi adanya lagi Abu Lahab, adanya lagi namanya Abbas, kemudian adanya lagi Abu Talib. Tapi Abu Talib ni, dia ni bukannya orang kaya sangat. Nah, dia ada isteri dan dia ada anak. Isterinya nama Fatimah, anaknya nama Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali ni 2 pangkat di sisi Nabi. Yang pertama, dia sepupu Rasulullah. Yang kedua, dia menantu kepada Nabi SAW. Kerana apa? Kerana Sayyidina Ali ni dia berkahwin dengan anak Nabi yang bernama Fatimah. Maksudnya 2 Fatimah di sisi Sayyidina Ali. Pertama, ibunya nama Fatimah, isterinya pun nama Fatimah. Jadi setelah mana kewafatan Fatimah, Nabi kata apa dia? Ibu kedua bagi diriku ialah Fatimah. Pasal selepas wafat ibunya Aminah, yang jaga selepas itu ialah Fatimah. Maka Nabi menganggap ibu yang kedua Fatimah ni, dialah beri makan, dialah jaga minum dan sebagainya. Nah, jadi oleh sebab itu, kerana apa Abu Talib menjaga Nabi? Kerana Abu Talib ni seorangnya jiwanya penyayang, boleh ditumpah kasih sayang. Nah, maka dipilihlah Abu Talib yang menjaga Rasulullah SAW. Nah, jadi adik-beradik Abu Talib saja, adik-beradik bapak dia lah. Jadi dia ada anak saudara lah. Jadi beza Nabi dengan Ali 30 tahun. Ketika Nabi mendapat wahyu usia 40, Ali ketika itu 10 tahun. Beza Nabi dengan Abu Bakar 2 tahun. Kerana Abu Bakar pada waktu itu usianya 38 tahun. Dan Uthman 35 tahun. Beza Nabi dengan Uthman 5 tahun. Dan Omar ketika itu usianya 27 tahun. Dan beza Nabi dengan Omar ialah sebanyak 13 tahun. Maksudnya, ada setengah sahabat Nabi sebelum dia masuk Islam, beriman dengan Nabi, mereka tak pernah menyembah berhala. Al-Lata, Al-Uzza, Manaf, Tawu dan sebagainya. Tapi Ali dia sejak daripada kecil dia telah beriman kepada Allah. Telah beriman. Ada pun yang lain yang masuk Islam yang mula-mula daripada kalangan perempuan, iaitu Khadijah. Yang kedua yang masuk Islam daripada kalangan orang tua, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Yang mula-mula masuk Islam daripada kalangan hamba sahaja, iaitu Zaid bin Harisah. Tetapi Ali ni sejak daripada kecil lagi dia telah beriman pada Allah. Sebab itu dipanggil karamallahu wajah, dimuliakan wajahnya. Pasal Ali ni sejak daripada kecil dia tak sembah berhala. Maka pada waktu itu Abu Talib tak pernah menganggap Nabi sebagai pembantu dia. Bagus pak saudara dia ni, dia tak pernah menganggap Nabi sebagai pembantu. Tapi pak saudara dia ni, dia mendidik Nabi SAW di bawah jagaan dia. Maka dibawalah Nabi SAW pergi berniaga pada ketika usia berapa? 12 tahun. Ke mana? Iaitu di bumi Syam. Pada waktu itu ada 2 pilihan, nak pergi ke Yaman ke nak pergi ke Syam. Sebab Yaman ketika itu berlaku musim dingin, musim sejuk. Maka tak bolehlah pergi ke Yaman, pasal sejuk di Yaman ni boleh menyebabkan turun salji. Maka pada waktu itu tak sesuai lah untuk pergi berdagang ke negeri Yaman. Maka pergi ke Syam. Syam sekarang ini negara yang terpecah. Dulu Syam ni besar, sekarang Syam dipanggil Lebanon, Suria, Jordan, itu dipanggil Syam. Dulu bumi Syam ni satu, tapi bila mari penjajah dipecah habis. Jadi Lebanon, jadi Suria, jadi Jordan, Palestin. Jazirah Arab ni, bumi Syam tu cukup besar pada asalnya. Baik, setelah itu apabila
berdagang di negeri Syam, sebab di kota Syam tu ada satu bandar namanya Idlib. Tapi sekarang ni di bumi Syam tu sedang berperang, dan kita doakan orang Islam fisabilillah sedang berperang, Allah Ta'ala membantu mereka insyaAllah, amin. Ada buat viral, bila buat demonstrasi ditulislah di baju ni Idlib. Idlib ni merupakan satu kota yang besar di bumi Syam. Nah, maka pada waktu itulah disebut dalam Quran, li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy ila fi rilatas syita, pada musim syita. Maka pada waktu itulah Nabi SAW sambil duduk berjalan pergi berdagang, maka awan mari follow Nabi SAW meneduhi tubuh badan yang cukup mulia Nabi Muhammad SAW supaya tidak terkena cahaya matahari. Subhanallah, awan mari teduhkan Nabi daripada terik cahaya matahari. Ini antara mukjizat Rasulullah. Nah, mukjizat Rasulullah cukup hebat. Antara lagi mukjizat Nabi apa dia? Nabi boleh membelah bulan terbelah dua. Tu. Adakah semua orang boleh nampak pada waktu itu? Ya. Seluruh dunia boleh nampak ketika bulan terbelah dua. Antara mukjizat Nabi apa dia? Pohon kurma yang telah mati, beri salam dekat Rasulullah SAW. Beri salam dekat Nabi. Pohon kurma mati ni, tengah layu apa semua, beri salam dekat Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Maka pada waktu Nabi pun jawab salam dia, maka berubah pohon kurma tu menjadi segar dan kemudian menghasilkan buah dan sebagainya. Subhanallah. Sehingga pokok kurma pun menakah 3 kali langkah untuk berjumpa Nabi SAW. Subhanallah. Kita apa ikut kita? Macam-macam, ikut kucing, ikut kita, anjing ikut kita. Tu. Ni pohon kurma ikut Nabi SAW. Dan setelah itu apa lagi mukjizat Nabi? Iaitu Nabi dapat mengeluarkan air daripada celah jari Rasulullah SAW. Pada waktu itu kata sahabat, kata ulama, sahabat yang berada pada zaman Rasulullah tu, sahabat berada dengan Nabi tu ada beribu-ribu orang. Pada waktu itu perlu minum air. Maka Rasulullah perintah kepada sahabat sediakan mangkuk, tempat sediakan air. Maka Rasulullah pun pergi dekat setiap orang mencucuri air daripada celah-celah jari Rasulullah SAW. Maka beri minum kepada sahabat-sahabat Nabi. Subhanallah. Ini maksudnya apa dia? Kata ulama, antara air yang paling mulia dalam dunia ni, yang pertama iaitu air daripada celah jari Nabi SAW. Air yang paling mulia yang kedua iaitu air Zam-Zam. Sebab tu punca air Zam-Zam ni tu direct daripada syurga, tuan-tuan. Air Zam-Zam ni sejak daripada zaman Nabi lagi dia tak pernah kering. Subhanallah, satu mata air daripada syurga, ambillah peluang pergi minum air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni cukup hebatlah, boleh buat penawar. Sebab itulah kalau boleh beli air Zam banyak-banyak, lepas tu kirim kepada Ustaz Arif. Itu maksud. Boleh faham tak? Jadi ketika berdagang, maka keluarlah satu orang daripada bangunan bernama Dir. Dir ni satu bangunan gereja yang tua yang berada di Suria ketika itu. Sebab di Suria ketika itu banyak fahaman Kristian. Ada Ortodok, ada Moroni, ada Protestan. Tu banyak jenis fahaman Ortodok pada waktu itu. Maka kemudian pada waktu itulah keluar satu orang yang bernama Bahira. Bahira ni merupakan ruhban, pendeta di bumi Suria pada waktu itu. Bila Bahira tengok Abu Talib bawa anak saudara dia ni, maka Bahira pun tengok ada ciri-ciri kenabian. Maka Bahira panggil, kemudian Bahira tanya, "Man haza?" Siapa budak ni? Maka Abu Talib kata, "Ibni, ini anak aku." Kata Bahira, "Kalau kita betul kita akan baca, ni bukan anak kau ni. Sebab dia ni yatim piatu sejak sebelum daripada lahir lagi." Maka kemudian Abu Talib kata, "Sebenarnya ini anak menakan saya, ini anak saudara saya." Kan biasa kan anak saudara ni rapat dengan pak saudara dia. Anak saudara diangkat macam anak sendiri. Kalau kita bawa anak kita pergi ke taman, anak saudara pergi ke taman, kemudian orang tanya, anak siapa ni Wan? Dia kata, anak saudara saya. Maka kita anggap sebagai anak kita. Sebab apabila dia berjalan, dia jatuh, dia rebah, kita tolong angkatkan. Kalau ada mara bahaya, ada penculik, kita tolong selamatkan. Jadi Abu Talib ni dia tak menipu. Jadi kata Bahira, kalau betul aku baca ni, ini bukan anak kau. Sebab benda ni telah disebut dalam Syair Al-Barzanji. Kalau boleh hidupkan balik Barzanji ni. Barzan ni dikarang oleh Ja'far Al-Barzanji, orang Barzan. Sebab itulah dipanggil Barzanji. Orang Mekah dipanggil Al-Maki, orang Madinah dipanggil Al-Madani. Apa dalam Barzanji? Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya 2 bulan, syahrani tu
tufiyatil madinati munawwarati abuhul Abdullah. Ketika Nabi duduk dalam kandungan ibunya Aminah 2 bulan, pada waktu itu Abdullah ayahnya telah dijemput oleh Allah, meninggal dunia bapaknya. Setelah itu, setelah wafatnya bapaknya Abdullah, maka setelah Nabi lahir tak berapa lama dapat peluk cium seorang ibu hanya sementara. Maka kemudian ibunya pula meninggal dunia. Allah Rabbina. Sedih kisah Nabi ni, sebab Nabi jadi anak yatim sejak daripada kecil lagi. Jadi apa sebenarnya hikmah di sebalik yatimnya Nabi ni? Sebenarnya antara hikmah di sebaliknya yatimnya Nabi ni, Allah Ta'ala sengaja nak bersihkan Nabi daripada beberapa pengaruh. Sebab pengaruh ni cukup memberi kesan dalam hidup, tapi Allah bersih pengaruh ni dalam kehidupan Nabi. Yang pertama pengaruh ayah, yang kedua pengaruh ibu, yang ketiga pengaruh bacaan, yang keempat pengaruh lingkungan. Jadi 4 benda ni tidak mempengaruhi kehidupan Nabi. Adakah Nabi dipengaruhi bapa dia? Tidak, pasal Nabi belum lahir, bapa dah meninggal. Adakah Nabi dipengaruhi oleh ibunya? Tidak juga, pasal Nabi lahir kejap, ibunya meninggal. Adakah Nabi dipengaruhi bacaan? Tidak, Nabi ni ummi, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Dan adakah Nabi dipengaruhi lingkungan? Tidak, satu bentuk lingkungan pun tidak mempengaruhi Nabi SAW. Itu berbeza dengan kita. Kita tak boleh kata aku ni bersih daripada pengaruh ibu ayah saya, tak boleh. Sebab pengaruh ibu ayah ini cukup kuat bagi diri anak-anak. Dan kalau anak tu, kata Imam Ghazali, jangan bercakap kasar dengan anak-anak, jangan bercakap kuat dengan anak. Pasal bila kita cakap kuat, anak pun akan turut cakap kuat bersama kita. Nah, jangan salah anak-anak sebab kita yang ajar cakap kuat. Tu. Kalau kita cakap lembut, biasanya anak pun cakap lembut juga. Bukan maksudnya lembut macam LGBT, hak lelaki pun Waalaikumsalam tu. Okey. Maksud lembut tu, Assalamualaikum Ustaz, sihat ke? Tu maksudnya. Ni bukan lembut macam LGBT tu maksudnya. Boleh faham dah? Ni. Sebab tu kata Imam Ghazali, kita kena tunjuk tauladan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sebab pengaruh ni cukup kuat. Dan boleh faham dah? Allah Rabbi. Sebab itulah nak berkawan dengan macam-macam. Bila kita berkawan ni jumpa orang macam-macam. Ada orang bercakap kuat, ada orang bercakap perlahan. Tapi jangan mudah terasa hatilah kalau orang tu cakap kuat. Kadang-kadang memang jenis dia tu cakap kuat. Biasanya orang cakap kuat ni dia duduk di kaki bukit. Maksudnya duduk di tepi pantai. Pasal apa dia? Angin kuat. Nah, bercakap akak baju hujan dah turun. Jadi kalau cakap perlahan, basuh dululah baju tu. Kena cakap kuat pasal angin kuat kan. Akak baju deh. Hujan sudah turun, itu cerita Bromley lah. Tu. Jadi maksud saya nak beritahu, lingkungan, budaya, adat suku, benda ni semua tidak mempengaruhi kehidupan Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Adamni Rabbi fa ahsani ta'bidi. Allah mendidik saya sehingga aku menjadi orang yang luar biasa. Rupanya Nabi Muhammad ni dijaga oleh Allah Ta'ala daripada unsur-unsur yang menyebabkan Nabi ni terjatuh maruah dia. Allah Ta'ala jaga semua ni. Nah, Nabi kata apa dia? Allah Ta'ala berkata pada Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, wahai Muhammad, kata dekat umat kamu, kalau kamu cinta kepada Allah, kalau cinta kepada Allah, ikutilah aku, kata Nabi SAW. Betullah kalau kita cinta kepada Nabi, ikut cara Nabi, bukan setakat kita sayang kepada Nabi, sebenarnya kita sayang kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab itulah kena ikut segala. Maksudnya apa dia? Kita ikut segala yang Nabi minat, ikut segala yang Nabi buat. Bukan setakat ibadat saja. Apa sahaja yang mendatangkan kesukaan kepada baginda SAW, kita buat benda tu. Kalau baginda suka kalau kita buat benda tu, buatlah. Ini tu rahmat Allah Subhanahu Taala. Baik. Apabila Abu Talib menjaga Nabi, Abu Talib ni tak pernah menganggap Nabi sebagai anak yatim, tak pernah menganggap sebagai pembantu. Abu Talib ni bagus. Kerana Abu Talib telah mendidik Nabi supaya menjadi insan yang cukup luar biasa. Kerana ada ciri-ciri yang luar biasa pada Nabi. Maka Abu Talib pun didik Nabi supaya berniaga. Sebab itulah sunnah Nabi berniaga ni. Kalau nak cepat kaya, berniagalah. Itu tip kita nak kaya. Kalau tunggu makan gaji, dah lah sewa rumah dah berapa dah. Bayar kereta hari, ceng. Nah, jadilah founder. Ikutlah jual apa. Saya terfikir juga nak buat bisnes ni. Satu bisnes. Iaitu nak buat bisnes ubat daun kapal terbang. Pernah dengar daun kapal terbang? Orang Kelantan panggil daun kapal terbang, sini panggil apa sini? Sama juga. Ubat daun kapal terbang dia untuk luka, betul tak? Betul, dia boleh buat ubat.
Tapi teknik dia mudah saja ubat ni saya nak beli. Saya buat daun ubat, saya packing dalam plastik, letak jenama saya. Lepas tu nak guna dia mudah. Tuan-tuan dudah saja. Tui. Lepas tu tampar kat pipi suami. InsyaAllah tuan-tuan sembuh. Itu contoh saya beritahu gurau sajalah. Kalau saya buat betul nanti tuan-tuan beli. Jadi maksudnya apa dia? Bisnes lah. Itu sunnah Nabi SAW. Bukan setakat tu, Abu Talib mengajar pada Nabi supaya berdikari, tidak bergantung kepada orang lain. Maka Nabi pun berdikari. Apa dia Nabi buat? Menggembala kambing. Semua Nabi-Nabi sebelum ni menggembala kambing. Jadi kita pelihara kambing ni merupakan sunnah Nabi SAW. Tak kira laki-laki perempuan boleh bela kambing. Mak mertua saya banyak kambing dia bela. Tapi saya tak boleh bela lah, nanti marah kat orang pula. Tapi tuan-tuan kalau rumah tiada, belilah seekor seorang. Tambahlah tepi-tepi paik ke apa semua. Amalkan sunnah Nabi. Pasal apa Nabi menggembala kambing? Dah berapa lama? Sama niatal hijat, yakni 8 musim. Satu musim 1 tahun, 8 musim 8 tahun Nabi menggembala kambing. Pasal apa dia? Kerana sebagai latihan. Dan sebagai latihan sebelum menggembala orang. Berjaya menggembala kambing, berjayalah jaga orang. Kalau gagal jaga kambing, gagal nak jaga orang. Lepas tu kalau satu orang datang lagi-lagi nak usia mengundi, awak-awak semua undilah saya YB ni. Tanya, YB ada kambing tak kat rumah? Tanya. Kalau YB pandai jaga kambing, insya-Allah kami undi YB. Kalau YB tak ada kambing, sorry ya. YB pun tak pandai jaga kambing, macam mana nak jaga kambing? Itu maksudnya. Jadi kambing ni bukan mudah nak jaga, susah. Kalau kita bawa kambing 30 ekor, mesti pastikan 30 ekor kita bawa balik. Kalau hilang seekor, gagal. Dan kambing ni, tuan kambing tak boleh duduk depan sangat. Risau kambing yang di belakang yang tua, yang sakit-sakit, jalannya perlahan, takut dibarham binatang liar. Dan kambing, tuan kambing tak boleh duduk belakang sangat, takut kambing di depan yang muda, yang sihat, yang cergas, itu pelari Olimpik, jalannya laju, nanti kena tinggal yang lain. Jadi pastikan 30 ekor semuanya kenyang. Tapi kalau seekor mati, seekor sakit, maka gagallah kita menggembala kambing. Maksudnya ini sebagai praktikal. Sebab itulah orang Kristian dia masih menggunakan ukapan ini. Pendeta sebagai penggembala dan jemaahnya sebagai biri-biri yang tersesat. Jadi kita tak mahu benda ni. Tapi alhamdulillah kita orang Islam, kita selamat. Ada anak muda dia baru balik universiti. Dia kata, "Ustaz, saya ni balik universiti ambil jurusan kepimpinan. Balik ke kampus tak boleh nak jadi pemimpin." Dan lepas tu, macam mana ni Ustaz? Saya kata, tak salah. Beli kambing, pimpinlah 3 bulan dulu macam mana. Kalau berjaya, berjayalah tu. Kalau gagal, gagal. Baik, di situ. Maksudnya apa dia? Nabi berdikari tak pernah menyusahkan orang lain. Kehidupan Nabi SAW tak pernah menyusahkan orang lain. Tapi sekarang ramai anak muda umat Islam menyusahkan orang lain saja. Kalau dia muncul, semuanya rasa susah. Susah yang pertama mak dia, susah kedua bapak dia. Kalau dia kahwin isteri, dia rasa disusahkan. Sehingga satu hari bila anak dia cuti nak balik ke kampung, telefon mak dia, "Assalamualaikum mak, okey kejap lagi 10 minit lagi nak sampai kat rumah dah ni, balik cuti kejap 2 hari." Mak dia dah gelabah dah. Sudah. Mak dia, "Ya Allah, yang tu aku janganlah bagi balik anak aku ni, ya Allah." Siapa mak dia berdoa jangan bagi balik anak dia. Pasal apa dia? Pasal balik-balik sikit sakit hati mak dia. Jangan jadi macam ni. Dan kita tak mahu jadi macam ni. Jadi Nabi Muhammad tak pernah rasa disusahkan oleh siapa-siapa. Mak Nabi pun sendiri tak pernah rasa susah. Bapak dia sendiri lagilah. Ja'far, Ali, Fatimah, Abu Talib, Abdul Muttalib, semua tak pernah rasa disusah ketika menjaga Nabi SAW. Abu Talib sebelum ni rasa susah juga sebab dia ada anak yang ramai. Tapi setelah menjaga Nabi, dia tak berubah jadi kaya, tapi kehidupan mereka bertambah lebih bahagia lagi. Subhanallah. Sebab itulah Nabi SAW diberi satu gelaran, dipanggil apa dia? Al-Amin, jujur dan amanah. Nabi ni bagus. Maksud saya beritahu apa dia? Nabi berdikari, maka kita kena contohi kehidupan Nabi. Pastikan kita ni hidup tak menyusahkan orang lain, bahkan kita beri manfaat kepada orang lain. Nabi kata apa dia? Orang mukmin kena jadi lebah-lebah. Apa maksud lebah-lebah? Adakah kena beli sayap lebah kedai RM2 lepas ni? Bakar-bakar sayap lebah-lebah? Tidak. Maksud Nabi kata, masalul mu'mi kamasatin nakhlah. Orang mukmin seperti lebah-lebah. Pasal lebah-lebah ni tak pernah menyusahkan orang lain. Pernah tengok kau lebah-lebah hingga rantai kayu patah rantai tu? Tak pernah kan? Kalau lebah-lebah sebesar kereta Wayne Fire, patahlah rantai tu.
Dan lebah-lebah ni dia makan benda baik dan dia keluar benda yang baik. Dia makan apa dia? Intipati bunga bungaan. Dan dia keluar apa dia? Dipanggil madu. Itu maksudnya. Allahu Rabbil. Itu lebah-lebah. Jadi oleh sebab itu rahmat Allah, bahkan kita ni bukan setakat tak menyusahkan orang, anfa'il nas, kita beri manfaat kepada orang lain. Sepatutnya kita kena begitu. Ingat, hidup kita jangan menyusahkan orang lain. Cek balik diri kita, ada tak sebelum ni aku menyusahkan orang lain? Nah, tapi sekarang ni sayang, ramai anak muda dia mengancam ibu bapa dia. Mak, kalau tak beri duit 1,000 bulan ni, saya nak berhenti belajar. Tak nak belajar lagi. Tengok dia ancam ibu bapa dia. Jangan begitu tuan mata Allah. Sebab ibu bapa ni, nah, dia tak pernah minta emas sebesar rantai motor wai suku ke. Dia tak pernah minta rumahnya besar. Tidak pernah. Tapi mak ni yang dia inginkan ialah kebaikan daripada anak-anak, perhatian, dan supaya mak ibu bapa tengok anak tu dalam keadaan sejuk mata memandang. Sebab itulah dalam doa dia kata apa dia? Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Sejuk mata memandang. Ada satu hari ustaz pergi mengopi. Bila mengopi ni ada satu jemaah. Nah, dia kenal saya. Lepas tu saya tanya, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Dia kata, ustaz nak tanya satu soalan boleh? Apa dia? Ustaz faham tak makna qurrata a'yun? Ya, kenapa? Sebenarnya saya nak kisah cerita saya. Saya ada 2 orang anak. Seorang anak ni, dia ni datang jumpa saya setiap minggu bawa makanan. Dia ni orang kaya, tapi saya sakit hati, sakit mata saya tengok dia, ustaz. Pasal apa dia? Bila balik ke rumah cakapnya kasar, balik ke rumah tak pakai tudung, baju ketat. Sakit mata saya tengok dia, ustaz. Sakit hati. Bila dia tanya saya, ayah dah makan ke belum? Belum lagi nak. Mampuslah kau kat sini. Sakit hati saya, ustaz. Betul dia kata. Yang kedua, saya ada anak yang kedua. Dia ni tak terlampau kaya, tapi biasa-biasa saja. Tapi saya sejuk tengok dia, ustaz. Pasal apa dia? Bari jatuh jumpa saya cakap lembut-lembut. Lepas tu pula dia pakai jilbab, tutup aurat. Anaknya pandai baca Quran. Sejuk saya tengok mata dia, ustaz. Itu ibu bapa yang inginkan. Apabila kita mulia satu orang, orang yang akan memuliakan kita seperti mana yang dimulakan. Jadi oleh sebab itu, saya selalu pesan, jikalau kita tak boleh membantu orang lain, paling kurang pun jangan menyusahkan orang lain. Itu maksudnya. Ni rahmat Allah. Baik. Jadi pastikan usia kita jangan menyusahkan orang lain. Jadi kalau kita ni menyusahkan ibu bapa, maka tak bertemu kita kebahagiaan dalam hidup ini. Maka bersyukurlah kalau siapa-siapa ibu bapa dah telah meninggal dunia, kalau dia tu digelar sebagai anak yang soleh. Tapi macam mana pula anak yang derhaka? Contoh, masa ibu bapa dia hidup, tetapi dia tak sempat nak minta maaf dengan ibu bapa dia. Setelah itu ibu bapa dia pun mati. Adakah Allah Ta'ala boleh ampun? Pernah disebut oleh satu ulama, ada satu orang jumpa Abu Lais As-Samarqandi. Ya Abu Lais, ibu bapa saya dah mati, tapi saya ni anak derhaka dulu ni. Jadi Allah Ta'ala ni boleh ampun tak dosa saya? Maka kata Abu Lais, ya boleh. Kamu lakulah 3 perkara ni. Kalau kamu laku dengan betul, dengan ikhlas, dengan baik, insya-Allah Allah boleh ampun juga dosa kamu. Apa dia? Yang pertama, kamu mohonlah keampunan bagi arwah ibu bapa kamu. Selepas dalam solat, kita berdoa Allah maghfirli wal walidayya. Yang kedua, bersedekahlah di atas nama arwah. Bila kita nak keluar duit sedekah di masjid ke surau, nak sedekah makanan ke, nak sedekah pakaian ke, niat nama si arwah. Ada ulama kata tak perlu niat pun tak apa, tapi ulama kata lebih baik kita niat. Yang ketiga, hubungkanlah silaturahim arwah tersebut. Contoh, kalau ayah, ibu bapa kita dulu ada adik-beradik, hubung balik adik-beradik pak saudara kita. Kalau ada sepupu, kita hubung balik hubungan dengan sepupu. Kalau ada kawan-kawan rapat ibu bapa ayah masa kerja dulu, pergi ziarah mereka, hubungkan balik. InsyaAllah kata Abah Lais, 3 benda ni kalau kamu buat Allah boleh ampun. Tapi ingat, tidak ada amal yang banyak apabila sakit hati ibu, iba hati bapa, menangis hati ibu, maka anak ni tak bertemu kebahagiaan dalam hidup. Sebab tu setiap hari, kalau boleh setiap minggu, mintalah ampun dengan ibu bapa kalau masih ada lah. Kalau masih ada. Pasal kebahagiaan dan redha Allah terletak pada redha kedua ibu bapa. Doa ibu ni tembus langit, tuan-tuan. Doa ibu ni tembus langit. Doa Ustaz Arif, kalau ibu-ibu ayah minta saya doa, itu belum lagi dia mustajabkan. Tapi kalau ibu bapa yang doakan, tembus langit. Itu sampai kepada Allah. 2 doa tembus langit. Doa ibu kepada anak,
Doa ibu bapa pada anak dan doa anak kepada ibu bapa. Yang tu temu nangis. Allah Rabbi lah. Tu. Sebab tu dalam hidup kita jangan menyebabkan sikit-sikit menangis mak kita. Sikit-sikit menangis bapa kita. Jangan. Nah. Tapi kalau ibu bapa kita keluar air liur saja duk marah-marah, yang tu tak apa. Biarlah keluar air liur sampai masuk muka kita pun tak apa. Tapi jangan dia menangis. Kalau kecil hati dia, Allah Ta'ala sempit rezeki kita. Moga setakat sempit, hidup kita tak bertemu jalan kebahagiaan. Lepas tu Nabi kata apa dia? Jangan duk kata, dia kata, mak minta tolong so beli santang. Malas lah mak. Cakap malas termasuk daripada anak yang derhaka. Jangan, hati-hati. Baik. Jadi maksudnya apa dia? Nabi ketika kecil, ketika remaja, Allah Ta'ala selamatkan Nabi dua perkara. Yang pertama, Nabi tak sempat bertemu ibu bapa. Yang kedua, Nabi ni selamat daripada derhaka kepada kedua ibu bapa. Maka jadi contoh kehidupan Rasulullah, dia bukan anak yang derhaka. Dan pastikan kita ni masuk dalam kategori anak soleh. Kena pastikan. Dan kadang-kadang kita jangan tunjuk pandai depan ibu kita, depan mak kita, depan ayah kita, jangan. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, saya bila dengar kalam Imam Syafi'i ni, kisah Imam Syafi'i ni, bila saya berhadap dengan ibu saya, bila mak saya bercakap, walaupun mak saya ni bukan mengaji sampai degree, orang tua dulu kan, mana sekolah, kadang-kadang dia bercakap bukannya seperti pandai macam kita cakap. Jadi Imam Syafi'i kata, kita jangan tunjuk kita lebih pandai daripada dia. Satu hari mak Imam Syafi'i ini tanya Imam Syafi'i tentang satu hukum. Maka Imam Syafi'i pun kata, Imam Syafi'i pun minta pada sahabat Imam Syafi'i ini supaya menjawab soalan yang ibu dia tanya pada dia. Pasal apa dia? Pasal Imam Syafi'i dia tak mahu tunjuk pandai depan mak dia. Ini sebagai adab kita dengan ibu bapa. Dia tak nak tunjuk dia ni lebih baik. Maka dia minta sahabat dia supaya bagi jawab soalan yang mak dia tanya. Allah, kita hari ni apa dia? Kalau mak kita cakap, ayah kita cakap benda yang tak setuju kita, mak ni dah lah tak mengaji tinggi, bodoh pula tu. Tengok, hati-hati. Ini termasuk anak derhaka, jangan. Tu. Sebab tu ramai anak yang tinggi suara depan mak bapak serana apa? Duk rasa dia pandai daripada dia. Memang betul mak kita tak belajar apa semua. Tapi ingat, adab ni penting. Adab ni penting. Adab ni lah yang menyebabkan kita ni berjalan di muka bumi dalam keadaan diberkati oleh Allah. Hati-hati. Jadi oleh sebab itu, jagalah usia muda kita ni, jangan termasuk dalam kategori anak derhaka. Pastikan kita anak soleh. Baik, setelah itu Nabi pun dah mencecah usia 25 tahun, maka Nabi pun masuk pada era perkahwinan. Maka ketika itulah Nabi bertemu dengan isteri yang pertama, namanya Khadijah. Di mana pertemuan Nabi dengan Khadijah? Iaitu di dalam bisnes, bukan dalam kuliah. Bukan masa kuliah Ustaz Arif. Ustaz Arif tengah mengajar, Nabi tengah mengajar, ada jemaah muslimat hak muda ikutlah siapa-siapa, lepas tu main mata, ping ping ping, lepas tu kahwin. Adakah begitu? Tidak. Tapi dalam bisnes Nabi bertemu dengan Khadijah. Pasal Nabi ni tolong berniaga barangan Khadijah. Dan Nabi ni diminati Khadijah kerana kelakuan Nabi, perangai Nabi cukup mulia. Nabi ni bila dia berniaga, semua barang laku laris, semuanya habis. Dan Nabi ni jujur. Nabi kata, apa nak beli dengan barang Nabi? Nabi kata, modal aku RM10, tapi janganlah beli modal, bila aku dapat untung, kata Rasulullah. Tapi kita bohong. Modal RM2.50, tapi kata, modal aku RM8 ni. Tu kita dah bohong dah. Jangan cakap macam tu. Jadi setelah itu, apabila Khadijah tertarik dengan Rasulullah, peribadi Rasulullah, maka Khadijah pun hantar orang untuk merisik Nabi SAW. Jadi boleh tak orang perempuan berminat orang lelaki? Boleh, jawab dia dengan syarat orang tu amanah. Baik. Setelah itu apabila Nabi setuju, pak saudara Nabi setuju, adik-adik Nabi setuju, maka setelah itu Nabi pun hantar rombongan untuk berkahwin dengan Khadijah. Maka pada waktu itu Nabi pun bawalah unta sebanyak 20 ekor unta, Ashrun Baqarah, tak ingat. Dan 10 ekor unta yang masih muda. Maksudnya hantaran Nabi ni cukup lumayan. Nabi ni bukannya orang miskin. Kalau sekali hantaran Nabi 20 ekor unta, bukan lembu. Lembu seekor berapa ni? 3-4 ribu kali dengan 10, berapa ribu? Tu hebat Rasulullah, berpuluh-puluh ribu, beratus-ratus ribu Nabi hantar kahwin tu. Dan Nabi sertakan ukiyah, emas. Batu sunnah Nabi, apabila nak kahwin, kita sediakan emas untuk isteri kita. Itu seperti mana Nabi sedia kepada Khadijah.
Nabi pada waktu itu usianya 25 tahun. Khadijah usianya 45. Beza berapa tahun di situ? Berapa tahun? 25 tahun beza. Nabi usia 25, Khadijah umur 45 tahun. Jadi 15 tahun. Beza 15 tahun. 25. 15 tahun beza. Jadi adakah orang lelaki nak kahwin dengan orang tua je? Ada lagi kan? Ada. Sebab usia 45 ni boleh kahwin lagi, tak ada masalah. Jadi ketika Khadijah ni sebelum dah kahwin dengan Rasulullah, dia pernah berkahwin dengan suaminya pertama dulu. Setelah itu barulah dia berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kahwin tu seorang yang kaya, lepas tu berstatus janda. Biasa janda kaya pasti comel. Comel. Biasa comel lah. Maka Nabi berkahwin. Saya pun ikut sunnah Nabi dulu. Saya pun kahwin pada usia 25 tahun. Tapi bini saya bukan 45 lah. Bini saya tu muda daripada saya lagi lah. Itu maksudnya. Maka berkahwinlah. Maka dapat 6 orang dah. Yang pertama namanya Qasim. Yang kedua namanya Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummul Kalsum. Yang kelima Fatimah. Yang keenam Abdullah. Lepas tu Nabi pun kahwin dengan seorang orang Mesir nama Maryah Al-Kibitiyah. Dapat seorang anak nama Ibrahim. Jadi keseluruhan lebih 7 orang lah. Tapi Ibrahim ni lepas dia lahir tak berapa lama, lebih kurang 18 bulan macam tu, dia pun meninggal dunia. Anak Nabi tu meninggal. Jadi setelah itu maka bila berkahwin dengan Rasulullah SAW, berapa lama kemudian ketika usia Nabi mencecah dekat-dekat 40, ketika usia Nabi 37 tahun, Nabi ingin bertahan usta'abu alaihi. Nabi ingin beribadah di Gua Hira. Maka pada waktu itu pun Abu Bakar beribadah pada usia 37 tahun, naik di bukit di tempat Gua Hira ni, naik lebih kurang 1 jam setengah. Naik slow-slow, bila naik sampai ke bukit tu, turun sedikit, di situ ada satu lubang, ada satu ruang. Di situlah Nabi beribadah setiap malam. Kenapa tidak siang? Mungkin siang pada waktu itu panas lah. Mungkin panas. Jadi Khadijah ni cukup bagus. Dia tak pernah melenting, tak pernah marah bila suami dia nak keluar. Bahkan Khadijah sediakan makanan untuk Rasulullah untuk pergi beribadah. Sebab itulah seorang isteri kena ikut contoh Khadijah ni. Bila suami nak cari rezeki, nak keluar kat rumah, pastikan sediakanlah makanan untuk isteri, untuk suami tersebut. Bang ni bang, teo bang, yang ni jemput-jemput bang, minum dulu bang. Itu sepatutnya. Barulah suami kata, ya aku tak cari lain sebab tertarik kau pula ni ya. Tu dia. Itu tips supaya suami tak cari lain. Tu kita buat macam tu. Jadi kadang-kadang kita tak nampak benda ni. Jadi pastikan buat macam tu. Bila suami balik kerja, sediakan makanan. Jadi Khadijah bagus. Jadi 37 tahun naik tu tak ada apa-apa. Pada waktu itu bulan Ramadan, tapi puasa belum difadukan lagi. Ramadan ada. Ketika usia 38 tahun, naik turun ke bukit tu tak ada apa. 39 tahun, naik turun tak ada apa. Tapi ketika usia 40 tahun, di Gua Hira, mari malaikat Jibril, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada waktu itu Nabi menggigil, demam kesejukan. Maka pada waktu itu Nabi balik ke rumah, maka Nabi pun pada waktu itu tidur kesejukan. Menggigil Nabi SAW. Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhal muzammir, ya ayyuhal mudassir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir, beri penyampaikan dakwah. Pada waktu itulah baru Nabi disuruh berdakwah. Maka bila isterinya nampak suaminya sejukkan, maka Khadijah inilah tuduh menselimutkan Nabi SAW. Isteri kita biar sejuk-sejuk situ lah. Pandai-pandai balik lewat tahu dah musim hujan, aku dah tunggu tadi lagi. Jangan begitu. Bila tengok suami kita sejuk, kita terus selimutkan. Bila suami tengok isteri sejuk, kita terus selimutkan. Lagi-lagi musim hujan itu maksudnya. Sebab suami isteri guna libasul lakum wa anta libasul lahum. Suami pakai bagi isteri, isteri pakai bagi suami. Sebab tu kita saling menutupi aib. Dulu sebelum kahwin cantik-cantik, esok kaya-kaya, tapi lepas kahwin kurak-kurak, hitam-hitam, belengah-belengah. Tapi yang tu kita kena tutup aib. Boleh faham dah? Itu tugas suami isteri. Dan Rasulullah bila ada masalah dalam hidupnya, tempat yang pertamanya Nabi mengadu ialah isterinya. Tapi sekarang di mana tempat pertama? Facebook, WhatsApp, BBM. Ada masalah sikit, update status. Jadi masalah. Itu maksudnya tuan rahmat Allah SWT. Sebab kita kena jaga keluarga kita, kerana keluarga ni benteng kita. Okey, baik. Yang terakhir, setelah Nabi berkahwin, ikutlah cara rumah tangga Rasulullah, insya-Allah bahagia. Sebab Anas bin Malik kata, selama aku mengurus keluarga Rasulullah selama 10 tahun, tak pernah puyuk belanga duk terbang, tak pernah Nabi maki hamu isteri, tak pernah.
Bahkan Nabi ni bagus melayani isterinya. Kalau isterinya masak tak sedap, Nabi pastikan habis makanan tersebut. Tapi tak tahan juga, ada 40 tahun main tak sedap. Tapi Nabi ni sabar kalau tak sedap. Kalau tak ada makanan, ya Aisyah ada makanan tak? Aisyah kata tak ada makanan ya Muhammad, tak ada makanan ya bang. Maka hari ni Nabi kata aku berpuasa. Ni dalil mengatakan kalau kita bangun pagi belum makan apa-apa ataupun belum buat sesuatu yang membatalkan puasa, maka sebelum waktu zuhur kita boleh niat berpuasa. Puasa sunat lah pada waktu itu boleh. Itu sepatutnya. Baik. Apabila Nabi berkahwin, maka Nabi berkarya sebagai seorang pemimpin. Jadi penting juga kekuasaan ni. Kekuasaan cukup penting di dalam Islam. Sebab apa dia? Untuk sebat Islam mesti kena ada kuasa. Kalau kita tengok dulu, kita belajar sejarah, surah yang last apa bulan minggu lepas? Al-Asri ke apa? Wal-Asri. Yang mana surah lepas cerita tentang kesusahan Nabi ketika awal-awal Nabi berjuang untuk menyampaikan dakwah. Pada awal-awal Nabi menyampaikan dakwah, Nabi bertemu dengan siapa? Orang kafir Quraisy. Yang kedua orang munafik. Yang ketiga orang yang lemah iman dia di dalam Islam. Lepas tu yang keempat itu bersama orang mukmin. Jadi 3 golongan ni menjadi tentangan kepada Nabi SAW ketika Nabi awal-awal menyampaikan dakwah. Pada waktu itu tak ada kuasa pada Nabi. 13 tahun duduk kota Mekah, Nabi hanya dapat pengikut tak lebih daripada 10 orang. Tak lebih 10 orang, 3 tahun. Nabi duduk di kota Mekah. Jadi pada waktu itulah Nabi mendapat tentangan. Minggu lepas kita kata Nabi ketika solat, mari pula orang kafir, nama orang jahat ni mari nak tijak tengkuk Nabi SAW. Ketika Nabi di Taif, dia mau balik batu kat Nabi. Ketika Nabi di tawaf, mari nak bunuh Rasulullah. Selepas solat zuhur, Nabi berehat di pohon kurba, mari orang nak bunuh Nabi SAW. Ketika tu susahnya Nabi nak menyampaikan dakwah, terpaksa bertentangan dengan mereka kerana Nabi tak ada kuasa. Setelah mana Nabi berhijrah ke Madinah, orang sambut Nabi, orang muliakan Rasulullah. Pada waktu itu Nabi dapat tapak kekuasaan. Sebelum ni duduk di Mekah nak solat berjamaah sembunyi-sembunyi, nak menyampaikan dakwah seorang demi seorang, individu ke individu, rumah ke rumah. Tapi bila duduk di Madinah dapat kuasa, maka terdirilah Masjid Quba. Masjid Quba antara masjid yang Nabi suka. Maka pada waktu itu boleh solat berjemaah dengan aman, boleh menyampaikan dakwah, boleh hidup orang Islam dalam harmoni. Tapi di Mekah dulu orang Islam ditindas, difitnah. Tapi bila di Madinah, Islam disanjung, Islam dimuliakan, bahkan dijaga pada waktu itu. Sebab tu penting kekuasaan ni. Jadi Nabi memerintah, Nabi ada kuasa tak seperti Raja Rom, tak seperti Raja Parsi. Raja Rom ada istana besar. Nabi apa ada? Sebab tu kita kena jadi pemimpin seperti mana Nabi Muhammad. Bukan kita merintah kerana nak kejar dunia. Hari ni pemimpin Allah, rumah tu subhanallah. Rumah tu macam dewan seberguna dan rumah tu saja. Hall ni saja ni boleh main bola sepak ni, boleh main futsal ni. Nak kata mewahnya, tapi Rasulullah walaupun seorang pemimpin, orang yang disegani, tapi Nabi rumah dia kalau pergi Madinah bersama mana? 10 kali 10 saja. Kalau tidur dengan Siti Aisyah berlipat 2 kaki. Nabi tak kejar dunia tuan-tuan. Nabi pun selimut pun lapik dengan alas yang pelepah tamar, ada setengah tu pelapik dengan tikar yang biasa sahaja. Allah, Nabi pakai yang macam mana seorang pemimpin? Kalau ada koyak, Siti Aisyah tolong jahitkan tempat yang terkoyak. Subhanallah. Kita tak ada. Kita baju kut macam ni, apa lagi? Kita pakai macam-macam lah, kasut kulit, kasut tu, kasut ni, kulit boya, kulit orang, macam-macam kulit kita pakai. Itu kita kasut kulit, tali pinggang lagi, krokodil tak krokodil, tali pinggang kuda, macam-macam lagi. Tu. Itu kita. iPhone tak pakai iPhone, Huawei, Nokia ni pakai apa? iPhone 13 Pro tak Pro, 13 ganas tak ganas, macam-macam lagi. Tapi Nabi Muhammad apa Nabi ada? Nabi seorang pemimpin, dia tak memetikkan benda tu, dia memetikkan tapak pemerintahan dengan ikhlas. Subhanallah. Dan Nabi tak sama seperti mana Raja Parsi. Raja Parsi ada tentera besar, ada kuasa, tapi Nabi ni tak ada apa-apa. Tapi sebab itulah kita contohilah seorang pemimpin, ini contohilah cara Rasulullah memerintah dan macam mana. Itulah antara jalanan Nabi, kehidupan Nabi SAW. Maka sebagai kesimpulan di sini, sebelum saya tutup kuliah, banyaklah rasa bersyukur di atas utusan Nabi SAW. Pasal apa dia? Dalam banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala beri, Allah utus Nabi dekat kita.
Pasal apa dia? Allah, Nabi nak tunjuk jalan untuk kita sampai kepada Allah. Kalau Allah tak ada waktu Quran, tapi tidak waktu Nabi, susah kita nak faham Quran. Tapi setelah turun Nabi, turun ayat Quran, bila kita baca ayat Quran, kita tak faham, Nabi turut perjelaskan. Jadi Nabi Muhammad ni kena jadi sebagai contoh kehidupan kita sepanjang zaman. Sebab jarang orang nak disebut nama-nama sepanjang zaman. Dan jarang seorang pemimpin nak disebut sepanjang zaman. Ada tak sekarang ni disebut nama pemimpin sepanjang zaman? Jangan. Kebanyakan memfitnah, caci maki lah. Tapi Nabi Muhammad bukan Islam yang sebut nama dia, tapi orang kafir pun sebut nama dia. Jadi oleh sebab itu amat segia sekali selalulah ingat Nabi SAW. Sepenuh kita menyambut Maulid Rasul, banyaklah berselawat kepada baginda, dan insya-Allah kita hari ini dan seterusnya kita selalulah sebut nama Nabi supaya hati kita menjadi bahagia dan menjadi syafaat di akhirat. Wallahu a'lam. Setakat itu dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu depan. Wallahu ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allamna wa zidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.